Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah, bertemu kita untuk kali yang ketiga pada hari ini, yang mana insya-Allah kita buka untuk malam ni kita buka satu lagi kitab, nama kitab Risalah Tauhid. Dan ini kitab yang terakhir kita buka sementara lebih kurang 2 minggu. Bukan 2 minggu, tak sampailah 10 hari. 10 hari lagi tak ada kitab baru dah. 10 hari lagi tak ada kitab baru dah buka. Kita beda buka kitab. Bila nak habisnya tak? Kerja buka kitab aja. Jadi kita stop buka kitab sehingga lebih kurang 10 hari. Kemudian kita ada buka kitab lain pula, dan dalam 2 ke 3 gitu. Dan kemudian kita stop buka kitab lagi. Kita stop buka kitab dan kita buka kitab lagi balance-nya selepas bulan 3 nanti. Bulan 3 kita buka habis. Lepas tu dah habis semua kitab yang dirancang dibuka. Bermula tu tak ada kitab buka dah. Mengajilah sampai bertahun-tahun sampai habis. Jadi ini adalah kitab terakhir dalam masa 10 hari lagi, tak adalah kitab terakhir yang kita buka. Kitab nama Risalah Tauhid, ni yang Rumi, ni yang Jawi. Ada Jawi tu yang satu lagi version, saya version ni baru sikit. Yang mana kita akan bahas berkaitan dengan akidah. Tapi untuk permulaan ni kita mukadimah dulu. Dan sebenarnya kitab ni saya dah baru buka dekat Puncak Alam itu. Baru 2 kali tak silap. Dah kena pindah ni. Jadi saya kena ulang balik. Kalaulah boleh terus sambung sesi yang ketiga, keempat dan kelima kan bagus. Tapi tak boleh lah. Sebab walaupun ianya ulangan, baru je dalam 2 bulan lepas buka kitab. Walaupun baru buka kitab di tempat lain, lepas tu stop. Nak tak nak kita kena mula awal balik. Saya geram je. Ni kalau mula muka surat ketiga, muka surat ke-11, ke-9. Best juga ni. Tak payah masuk Mabadi. Tapi macam mana boleh gitu. Yang itu masjid lain, tempat lain, surau lain, di negeri lain. Sekarang ni program lain. Jadi nak tak nak saya menguatkan diri untuk ulang balik, walaupun baru je sebulan 2 bulan lepas dah buka sekali lagi. Tak apalah. Orang yang berbeza kan. Orang beza bukan orang yang sama. Kitab ni kitab Risalah Tauhid. Pengarangnya Abdul Ghani Yahya dengan Umar Yusuf. Kitab ni tak berat sangat, ringan, tak macam Aqidatun Najin. Dan dia agak ringkas, kadar fardu ain memang lepas. Aqidatun Najin masuk fardu kifayah sekali. Ini fardu ain aja. Tak ada fardu kifayah. Kalau ada persoalan-persoalan setelah bincang kitab ni pun kira tak berdosa. Sebab persoalan tu pastinya fardu kifayah, bukan fardu ain. Sebab fardu ain semua dah jelas dalam ni. Jadi kita buka yang ini dulu. Sebab kitab Aqidatun Najin, saya dah sampai sesi yang ke-50 ke 49-50 dah. Kemudian kena stop kan. Jadi Allah, itulah nak mula balik daripada 1 sampai ke 50 tu. Kitab ni baru buka 2 kali. Maksudnya baru 2 kali. Boleh sabarlah untuk 2-3 hari ni ulang benda yang sama.
Tapi kalau Aqidatun Najin tu nak buka sekarang, nak kena ulang 50 siri, 50 kali untuk sampai untuk sambung yang kita dah mula sebelum ni. Itu dia agak memerlukan cabaran. Jadi saya biar lambat sikit lah dalam bulan 3 nanti ke. Tengok keadaan macam mana. Jadi kitab ni, kitab Tauhid, masing boleh buka. Kalau yang Jawi itu muka surat, kalau Jawi saya lah, muka surat 5 setelah dia punya apa kata-kata pengarang, muka surat 5. Kalau yang Rumi pun muka surat 5. Rumi pun muka surat 5. Yang mana kita mengaji ilmu tauhid, kita mengaji ilmu fiqh, dia panggil mabadi. Dia ada silibus. Dia ada sukatan pelajaran. Sebab kalau kita nak belajar, kalau cikgu-cikgu, ramai cikgu dalam ni kan. Ramai dalam ni. Kita tahu kalau kita nak belajar satu-satu ilmu tu, mesti dia ada sukatan dia. Belajar sini sampai sini bagi umur, bagi darjah berapa, bagi tingkatan berapa, umurnya sekadar belajar macam ni dah cukup sampai tahap ni, tak payah lebih lagi. Itu dia panggil sukatan pelajaran, silibus. Macam tu juga ilmu-ilmu dalam agama. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, dia ada silibus. Sukatan pelajaran orang awam, orang biasa macam ni. Permulaan macam ni sukatan dia. Advance macam ni. Untuk orang-orang yang nak jadi alim, nak jadi tok guru, maka sukatan dia lebih lah. Jadi sebelum kita belajar, kita kena ada sukatan. Sukatan pelajaran. Macam tu juga ilmu tauhid yang kita akan belajar ni, dia ada sukatan dia, dan dia ada konsep-konsep ilmu. Yang mana dia ada 10 perkara. Dia panggil mabadi asyarah, dia panggil. Mabadi asyarah. Yang mana ini setiap orang sebelum dia belajar, apa-apa ilmu sekalipun, dia kena tahu benda ni. Iaitu dia kena tick 1 sampai 10, yang ini. Jadi setelah dia tahu semua, baru dia belajar. Contohnya, dia kena tahu nama ilmu ni nama apa. Habis belajar ilmu tapi tak tahu nama dia. Mana boleh? Nama dia pula ada berapa? Itu antaranya. Mabadi asyarah. Itu antaranya. Nama dia. Lepas tu kat mana ambil? Kat mana sumbernya? Sumber ilmu tu daripada siapa? Lepas tu pula dalam ilmu tu membicarakan tentang apa? Kemudian pula faedah ilmu tu kalau belajar dapat apa? Faedah pandai belajar bab kira-kira matematik, ilmu hisab. Dia baguslah dalam engineering, arkitek. Nampak itu dia punya faedah. Dan dia panggil tingkatan ilmu tu, ilmu ada banyak. Dia duduk martabat yang mana? Dia duduk nombor berapa? Tu. Dan orang yang mereka ilmu tu siapa? Itu dia panggil mabadi asyarah. Hukum belajar ilmu tu apa? Sebab tu sebelum belajar matematik, sebelum belajar bahasa, sebelum belajar bahasa sejarah, dia kena tahu hukum belajar tu apa. Tapi murid-murid kita tak didedahkan dengan perkara ni. Cikgu-cikgu boleh ambil perhatian. Bila nak mula mengajar, apa-apa bagi tahu apa hukum belajar ilmu ini. Hukum dari segi agama lah. Bukan hukum dari segi nak lulus tu hukum lain. Dari segi Kementerian Pelajaran, Jabatan Pendidikan punya kena belajar tu hukum lain, tu hukum dunia. Ni masuk hukum dari segi syarak. Awak belajar ni, awak dapat pahala tau. Hukumnya sunat contohnya. Awak belajar ni, awak dapat pahala besar. Sebab hukumnya wajib, tapi wajib kifayah, fardu kifayah. Tak belajar pun tak berdosa, tapi gagallah awak dalam periksa. Tu masuk selit di situ. Kena tahu, kena bagi tahu. Belajar bahasa ni, ini hukumnya. Belajar matematik, ini hukumnya. Maknanya kalau ustazah yang ajar agama, dia kata belajar ini hukumnya wajib. Kalau tak belajar berdosa. Itu kena bagi tahu gitulah. Jadi, itu beberapa mabadi. Jadi kita akan bahas satu-satu. Jadi, dia panggil seri pembukaan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Ya, betul. Bahasa pun ada hukumnya.
Contohnya bahasa Inggeris, hukumnya fardu kifayah. Kalau semua orang tak tahu bahasa Inggeris, berdosa semua. Di tempat yang bukan bahasa Inggeris lah. Dia bahasa Melayu, tempat Melayu. Apa hukum belajar bahasa Inggeris? Apa hukum bahasa Inggeris tu? Fardu, wajib. Tapi wajib kifayah. Wajib segolongan dah tahu bahasa tu, maka golongan yang lain yang tak tahu tak berdosa. Yang tak pandai tak berdosa. Sebab apa wajib fardu kifayah? Sebab nak menyampaikan agama nanti dengan orang yang bercakap bahasa Inggeris macam mana? Dia kembali ke agama semua tu. Hukum belajar sejarah macam mana? Sama juga. Hukum belajar sejarah dalam kita punya silibus, kadang-kadang sunat, kadang-kadang wajib. Kenapa pula belajar sejarah jadi wajib? Wajib kifayah juga. Dia tak ada ain. Belajar semua dekat sekolah, semua kifayah, tak ada ain. Tak ada fardu ain. Yang fardu ain yang agama tu lah. Subjek agama lah. Itu yang ain fardu ain. Selain daripada subjek agama, semua fardu kifayah. Dan kadang-kadang ilmu tu ilmu sunat. Kadang-kadang ilmu tu ilmu sunat, kadang-kadang fardu kifayah, kadang-kadang ilmu harus saja. Kadang-kadang ilmu makruh. Macam muzik. Nak kata haram tak sampai. Tak sampai tahap tu. Kadang-kadang makruh. Kadang-kadang harus. Belajar pun tak dapat pahala, tak belajar pun tak apa. Jadi itu antaranya lah. Tapi itu kena bab lain. Kita nak buka kitab. Jadi dia panggil seri pembukaan. Mabadi ilmu tauhid. Kata pengarang, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Biasalah mula dengan hamdalah, memuji Allah, kemudian selawat dan salam ke atas Nabi dan para keluarga, ahli keluarga Nabi dan sahabat-sahabat dan keseluruhan orang yang beriman. Itu pembukaan kitab. Kata pengarang, perkataan mabadi itu bahasa Arab. Jamak plural. Jamak tu plural. Jamak daripada mabda. Asal maknanya punca. Kadang-kadang kita biasa dengar mubtada. Mubtada khabar. Orang belajar ni. Mubtada khabar. Jadi mabda, ibtida, abtadiul. Sekali saya semua sebut perkataan yang biasa kita sebut. Kat mana abtadiul? Abtadiul imla bizatil aliyah. Biasa baca tak? Geng-geng berzanji biasa baca tu. Asal daripada kataan mabda lah tu. Ibda, abda, mabda, mabadi, mubtada. Semua asal perkataan sama, iaitu mabda, iaitu asal maknanya punca. Jadi abtadiul imla ni maksud apa? Aku mulakan ucapan aku dengan teruslah berzanji itulah. Tak ada geng berzanji sini. Orang perempuan kan suka berzanji. Okay. Jadi punca, maksud dia punca. Mabda ni maksudnya punca ataupun mula terbit. Sebab maksudnya ialah keterangan yang ringkas. Keterangan yang ringkas atau tujuan sesuatu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu itu. Hari ini orang sebut seri pembukaan atau anggaran dasar. Ruang lingkup. Ruang lingkup ataupun apa nama apa Cikgu Rotifah? Apa yang saya nak tu? Sambung apa? Allah lupa dah. Itu dah ingat dah. Apa ayat dia tu? Dia boleh sambung lagi. Sambung lagi tu. Apa? Tolong tulis kejap. Jadi dia gabung jalin, masya-Allah. Saya suka ayat ni. Gabung jalin. Gabung jalin di antara satu ilmu tu dia ada gabung jalin dia tu. Dia tembuh kat mana? Jalin ke sini, jalin ke sini, jalin ke sini. Cerita pasal Tuhan tapi jalin. Dia gabung dengan ilmu-ilmu yang lain. Gabung jalin. Jadi kalau waktu di karang kitab ni orang panggil apa? Dia panggil seri pembukaan, anggaran dasar dan sebagainya. Tapi yang lebih tepat sebenarnya gabung jalin. Sebab ilmu tentang ketuhanan. Tapi kita bincang tentang makhluk. Kita bincang tentang sifat-sifat makhluk.
kata nak bincang pasal Tuhan, kenapa bincang pasal makhluk pula? Dia gabung jalin. Dia ada connection di antara perkara tu, ataupun kita panggil dia ada kerangka. Bila sebut kerangka, dia kan banyak rangka. Jadi mabadi ni boleh kita kata pendahuluan ilmu pun boleh, kita kata permulaan ilmu pun boleh, kita kata pembukaan ilmu pun boleh, asas ilmu pun boleh, punca ilmu pun boleh, apa lagi? Hala tuju ilmu pun boleh, konsep ilmu pun boleh, prinsip ilmu pun boleh, dan sebagainya. Jadi kalau nak belajar satu-satu ilmu, hendaklah dia tahu sukatan pelajarannya. Dia kena tahu mabadi. Adalah mabadi ilmu tauhid itu 10 perkara. Mabadi asyarah dia panggil. Mabadi asyarah. 10 mabadi. 10 prinsip. Macam itulah. 10 prinsip ilmu. Sukatan pelajaran ilmu tauhid ada 10. Dengan selesai 10 ni, maka dia dinamakan belajar. Tak tahu 10 ni, tak settle 10 ni, dia tak nama belajar lagi. Tak sempurna dia belajar lagi. Cabang. Tak kena, bukan cabang. Bukan cabang, tak sesuai. Cabang tak sesuai. Mabadi ni dia satu keadaan yang mana kalau sebelum belajar kita ada listkan apa yang aku akan dapat setelah aku habis belajar ilmu ini. Tanda tu kan. Tu dia panggil mabadi. Senang saja, sukatan lah, sukatan pelajaran, silibus, confirm tepat. Okey. Cuma dia ada gabung jalin dengan ilmu yang lain. Dengan perkara yang lain. Walaupun kita nak bincang tentang ketuhanan dan kerasulan, kita terpaksa bincang yang lain juga. Dia punya gabung jalin tu. Okey. Adalah mabadi ilmu tauhid tu 10. Ada 10. Dan dalam kitab Aqidatun Najid disebut orang-orang dulu yang nak belajar dia hafal dulu. Hafal syair, nazam, syair ni. Inna mabadi kulli fannin 'ashara al-hadd wal mawdu'u thumma ath-thamara wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu wal istimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadha syarfa. Ini kaedah ni kaedah yang kita pun ada amal juga dulu. Kita buat lagu, kita buat syair bila kita nak ingat sesuatu. Saya dulu pun adalah guna beberapa ni, nak ingat rukun-rukun, nak ingat dalam sejarah perkara yang kita ingat. Kita pun letak singkatan-singkatan, kita pun buat lagu. Jadi kalau kita nak listkan je, terus kita boleh baca tu, kita ingat. Kalau kita nak ingat satu-satu, dia lambat ataupun tak ingat terus. Macam macam ilmu-ilmu tajwid kan, huruf-huruf isti'la, huruf-huruf iqlab pendek sikit sangat, huruf-huruf ikhfa, dia buat nyanyi kan, dia buat nyanyi. Huruf qalqalah qataba, aku dah lupa dah apa dia punya Qataba jiddan, Qataba jiddan. Ada. Boleh buat bahasa Melayu apa. Jadi bila qataba jiddan, qaf, ta, ba, ja, jim, dal. Jadi tahulah huruf-huruf qalqalah dia ada berapa, kita cuma sebut, kita boleh tu. Itu istilah dia gitu. Jadi ini juga syair ni juga. Baju dah kotor. Betul lah juga. Itu bahasa Melayu punya. Baju dah kotor tu Melayu punya. Kami dulu tak mengatur, kita belajar bahasa Arab, jadi qataba jiddan, gitu. Tapi bahasa Melayu buat style Melayu lah. Baju dah kotor ke apa ke, no problem. Jadi samalah juga. Dia buat syair ni, inna mabadi kulli fannin 'ashara, sesungguhnya tiap-tiap ilmu itu mabadi dia, sukatan dia ada 10. Al-haddu wal mawdu'u thumma ath-thamarah, had ilmu, tempat hantaran, faedahnya, samarah, buah-buahnya, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u, apa tu ada fadilatnya, kelebihannya, nisbahnya dan orang yang menghantarkannya, wal ismu, namanya, wal istimdadu hukum syari', tempat ambilnya dan hukum syarak, hukum belajar, masailu wal ba'du bil baqti tafa, masalah yang seterusnya, masalah dan masing-masing saling melengkapi, gabung jalin. Tu wa man daral jami'a hadza syarfa,
Sesiapa yang menguasainya, maka niscaya dia memperolehi kemuliaan. Sempurnalah ilmu yang dia belajar. Itu kalau orang ngapal ni ya. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Kadang best juga kan. Nak hilang tension tu. Okay. Itu dia punya mabadi 10 dia. Iaitu apa dia? Yang pertama, nama ilmu ini. Jadi sebelum kita belajar sesuatu ilmu, kita kena tahu nama dia. Nak belajar ilmu tajwid, kita kena tahu namanya tajwid. Apa maksud tajwid? Nak belajar. Ilmu nama. Nanti kan belajar ilmu apa? Ilmu lah, ilmu agama lah. Tapi tak tahulah nama ilmu tu apa. Maka kita tak sempurna lagi. Pertama kena tahu nama dia. Iaitu ilmu tauhid ni, dinamakan dia ilmu tauhid. Dinamakan dia juga ilmu kalam. Dinamakan dia juga ilmu usuluddin. Dinamakan juga dia ilmu sifat, ilmu aqaid dan ilmu aqaid dan al-iman. Macam lain macamnya. Yang ni silap sikit. Tengok yang Jawi baru nampak silap. Yang Rumi tu silap. Aqaid dan al-iman ni salah, bukan. Dan tu tak ada. Sebenarnya macam ni. Iaitu dinamakan ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu sifat, ilmu aqaidil iman ataupun ilmu aqaid al-iman. Apa betul? Kalau tengok yang Jawi aqaid al-iman. Jadi dan tu tak ada. Bukan ilmu aqaid, ilmu al-iman. Dia tidak. Ilmu aqaidul iman. Ataupun ilmu aqaid al-iman. Jadi buang dan je lah, settle. Buang dan yang Rumi ya. Yang Jawi dah betul. Jadi nama ilmu ni ilmu tauhid. Kenapa dia namakan ilmu tauhid? Kerana fokus dia mentauhidkan Allah. Fokus ilmu ni mentauhidkan Allah. Apa maksud tauhid? Esa. Apa maksud esa? Satu. Apa maksud satu? Ahad. Apa maksud ahad? Wahid. Wahid, tauhid. Mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, mensatukan Allah. Mana-mana kita nak faham boleh. Jadi ilmu tauhid ni adalah ilmu mengesakan Allah. Tak boleh faham, tak faham maksud esa. Tak faham maksud esa tak apa. Ilmu mensatukan Allah. Lebih dekat. Kadang-kadang istilah ni dia akan menyebabkan kita susah nak faham. Mengesakan Allah. Apa benda mengesakan Allah? Tak serap kat hati, tak serap pun dekat fikiran kita. Apakah dia mengesakan Allah? Tapi tahulah macam Allah tu Tuhan Maha Besar. Dia tahu tak tentu tak tahu hujung pangkal. Betul tapi tak tahu hujung pangkal. Ilmu tauhid ni ilmu mengesakan Allah. Dia punya faham tu macam tak kemas. Mengesakan macam Allah tu Tuhan yang sebenar. Bukan. Memang Allah Tuhan yang sebenar tapi bukan kena faham gitu. Tapi dia faham tak tentu, tak dia panggil serabut. Bila tanya maksudnya mentauhidkan tu, mengesakan tu macam mana? Dia tak boleh nak terang. Sebab dia terpengaruh dengan istilah. Jadi kita tukar. Kalau tak faham mengesakan, tak boleh serap dalam hati mengesakan, kita tukar. Mensatukan Allah. Senang faham terus. Ilmu mensatukan Allah. Maksudnya Tuhan tu satu, Allah. Ilmu cerita mensatukan Allah. Itulah maksud mengesakan Allah. Kalau sebut mengesakan Allah, tak rasa apa-apa. Bila sebut mensatukan Allah, ataupun tak boleh faham lagi. Macam ni. Menunggalkan Allah. Boleh faham? Ada orang boleh faham. Menunggalkan Allah. Sama je sebenarnya. Tak boleh faham lagi. Tak apa. Ada satu lagi. Tidak menduakan Allah. Ilmu untuk tidak menduakan Allah. Samalah. Kalau mensatukan Allah, mesti tidak mendua, tidak mentiga, tidak memempat. Benda sama je. Cuma kita nak serap dalam hati dan serap dalam kepala je. Kalau tidak sebut, tak ada serapan tu berlaku. Itu yang belajar. Perangai makin bodoh. Sebab dia tak serap. Ilmu tinggi. Tapi makin orang membuat. Dia kena serap. Nak serap tu, dia perlu pemahaman. Nak faham, dia kena guna bahasa. Bahasa pula main istilah pula. Walaupun istilah tu bahasa Melayu. Kita mudahkan bahasa supaya serap tu berlaku. Keserapan tu berlaku. Jadi untuk mudah serap, kita ilmu mensatukan Allah ataupun ilmu tidak menduakan Allah. Apakah nama tidak menduakan? Tidak mensyirikkan lah. Syirik-syirik ni dua. Ke atas. 2, 3, 4 dia panggil syirik. Lepas tu kita panggil syarikat. Kita panggil syarikat. Engkau ada syarikat. Syarikat tu maksud dua. Ke atas.
Jadi mensyirik. Dia mensyarikatkan Allah. Gitu. Orang yang biasa pergi tempat daftar syarikat ni, ROB, ROC dia tahu. Dia ada panggil pemilik tunggal. Dia ada panggil enterprise. Enterprise ni dia punya martabat macam pemilik tunggal juga, cuma nama dia boleh tukar. Dia ada nama syarikat senderan berhad. Mana geng-geng syarikat ada? Senyap je geng syarikat. Abang singa pun dah senyap je. Ke dah jadi kucing? Jadi jadi syarikat ni dia mesti kalau nak buat 2 orang ke atas, 2 hingga 50 tak silap. Syarikat senderan berhad. Itu namanya mensyirik. Dia telah mensyirikkan syarikatnya. Dia telah mensyirikkan perniagaannya. Syirik tu maksudnya dia telah jadikan sepatutnya owner satu jadi 2 ke atas. Jadi tidak mensyirikkan Allah adalah tidak menduakan Allah. Tidak menduakan Allah adalah mensatukan Allah. Mensatukan Allah adalah mengesakan Allah. Mengesakan Allah adalah mentauhidkan Allah. Semua sama. Mana yang boleh serap, kita serap itu. Kita serap itu. Okey. Jadi itu nama ilmu tauhid. Dan nama yang lain juga ada dinamakan ilmu usuluddin. Usul dah jadi bahasa Melayu, asal. Usul tu asal. Usul, asal, asas boleh juga. Tunjang boleh juga. Tapak boleh juga. Jadi ilmu asas agama, tapak agama. Tu nama dia, dia panggil usuluddin. Dan bila disebut ilmu asas, ilmu tapak, ilmu asal, ilmu usul, dia bezanya asal, asas, usul, dekat-dekat itu. Semua sama. Bila dia kata ilmu tu ilmu tapak, ilmu asas, terbinanya ilmu tauhid, ini ilmu tauhid untuk diletak cabang, untuk diletak furu' agama di atasnya. Iaitu ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Dengan adanya tapak, maka di atas itulah ada semayangnya. Tak ada tapak, semayang tak guna. Tasawuf pun tak guna. Tapak itulah ilmu asas. Bila ada asas, letaklah atas tu ilmu fiqh. Apa yang kita semayang, kita puasa, zakat, haji, semua duduk atas tapak tadi. Macam tu juga ikhlas lillahi ta'ala dan sebagainya semua tu, sifat-sifat mahmudah dalam hati semua tu, letak di atas asas, tapak yang kita panggil ilmu tauhid. Jadi kita dapat faham, tak ada ilmu tauhid, tak guna ilmu fiqh, tak guna ilmu tasawuf. Sebab dia tapak. Ada ni ustaz, dah keluar start loading. Ya ke? Saya tak loading, saya tengok satu lagi. Saya buka pakai saya punya data, kat sini ada 2 bar sahaja. 1 bar pula tengok. Masih lagi, cuma tak cantik gambar tapi memang tak sekat. Sebab tu nama saya ada 2 dalam tu. Ada 2. Sebab saya nak tengok sendiri juga. Okey. Itu dipanggil ilmu asas. Ilmu usul namanya juga. Dan ada orang panggil ilmu sifat. Ilmu sifat ni ilmu yang membincangkan tentang sifat. Sifat apa? Sifat Allah dan sifat Rasul. Itu dobit dia. Jadi ilmu sifat membincangkan sifat Allah dan sifat Rasul. Dinamakan juga ilmu aqaidil iman. Dinamakan ilmu aqaidil iman. Aqaid ni simpulan. Iman ni pegangan. Jadi ilmu simpulan pegangan. Akidah kita simpul, mati. Kenapa dinamakan ilmu aqaidil iman? Kerana ada beberapa perkara yang perlu kita simpul dan kita pegang berkaitan dengan keimanan. Bila kita simpul betul-betul, maka itu namanya ilmu tauhid. Ilmu simpulan iman. Kita ada beberapa pemahaman yang kena kita simpul, letak dalam hati, jangan buka-buka simpulan tu. Sebab tu dinamakan juga ilmu aqaidil iman. Dan ilmu kalam. Dinamakan juga ilmu kalam. Kenapa dinamakan ilmu kalam? Kerana perbahasan tentang sifat kalam Allah. Sifat Allah antara salah satunya sifat kalam sangat panjang. Melebihi
sifat-sifat yang lain. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Okey. Sebelum kalam tadi, nak bincang dia tak memakan masa yang panjang. Tapi bila sampai ke ilmu kalam, sifat kalam, panjang bahas. Menandakan ilmu kalam ni ilmu yang menjadi perselisihan dan susah nak faham dari segi fardu kifayah. Fardu ain senang je faham. Fardu ain settle je. Fardu kifayah panjang bahasnya. Faham dan sulit dan rawamid dan rumit. Sehingga kan pernah menimbulkan fitnah dalam agama Islam itu sendiri sifat kalam tadi ni. Sebab tu dinamakan ilmu kalam, dinisbahkan sifat yang dibincangkan yang paling panjang. Macam kita kata masjid. Kenapa dinamakan masjid? Sedangkan maksud masjid tu tempat sujud. Masuk masjid tempat sujud. Kenapa dinamakan masjid? Kenapa tak dinamakan tempat rukuk, tempat berdiri, tempat qiyam, tempat tahiyat, tempat duduk? Kenapa dinamakan tempat sujud sedangkan sujud salah satu daripada rukun yang 13? Rukun yang 13 rukun sembahyang ada 13. Kenapa ambil sujud, letak nama masjid tempat sujud? Sedangkan dalam masjid bukan sujud aja. Berdiri pun dia, rukuk pun dia, duduk pun dia, baca Quran pun dia, semua macam-macam boleh buat. Kuliah pun ada. Kenapa dinamakan masjid? Kerana dalam banyak-banyak perkara tadi, rukuk, berdiri apa semua, sujud adalah perbuatan yang nombor satu. Lebih daripada segala-galanya. Sujud, sebab haram kita sujud pada makhluk, malah kafir kalau kita sujud pada makhluk dengan niat nak membesarkan dia, kafir. Kerana sujud khas untuk Allah. Berdiri, boleh berdiri sesama makhluk. Tak ada masalah. Rukuk semakhluk, makruh, ada pendapat kata haram. Tapi tak kafir pun. Duduk sesama makhluk, biasa kita duduk berdepan sesama makhluk. Tapi sujud sesama makhluk, kafir. Maknanya sujud benda yang paling besar dalam rukun 13. Maka diambil yang paling besar tadi tu, diletak sebagai nama tempat sujud. Sedangkan boleh je nama tempat berdiri, tempat duduk, tempat yang lain-lain. Tempat baca Quran, tempat kuliah, tempat semua boleh. Tapi dinamakan masjid, iaitu tempat sujud. Macam tu juga, dalam banyak-banyak perbahasan ilmu tauhid, sifat-sifat ni, 50 sifat yang kita duk bincang, ilmu kalam yang paling panjang dibahaskan oleh para ulama. Sehingga kan ramai orang sesat dengan sebab ilmu kalam. Bukan ilmu kalam, dengan sebab bukan ilmu, sifat kalam. Salah memahami sifat kalam. Malah menimbulkan fitnah yang besar dalam agama apabila ramai ulama-ulama terdahulu dipenjara dan diseksa oleh pemerintah yang berfahaman Mu'tazilah di waktu kerajaan Bani Abbasiyah. Waktu tu mereka kena seksa. Hasilnya daripada perbahasan sifat kalam. Apabila kerajaan Bani Abbasiyah waktu tu, pemerintah dia adalah berpahaman Mu'tazilah. Bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia memegang tampuk pemerintahan Khalifah Islamiyah, dikuasai oleh Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah mengatakan Al-Quran tu, Quran yang mushaf tu, Quran tu yang kita duk baca, kita belik-belik tu, Quran tu qadim ataupun baru. Sebab kalamullah qadim. Sekarang Quran, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Majid, dulu Quran tu mushaf tu, Quran juga kalamullah. Kalamullah ni qadim. Saya baca hari tu apa? Dekat dalam TV tu. Ustaz Hasan Al-Azhari tu, sebelum rancangan muqaddam tu, dia kata apa? Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Ingat lagi tak? Orang-orang lama ingat. Orang 80-an, 70-an adalah 70-an, 80-an, 90-an dah tak dah. Duk main apa? Duk main apa dia panggil? Apa, Iqra' dah. Kami dulu geng muqaddam je. Duk main Iqra' dah. Lepas dah habis Iqra' duk main apa? Yang tu
Baghdadi lah, apalah macam-macam dah. No problem, cara silakan. Tapi kami dulu muqaddam tu lah. Apa maksud dia? Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Kalam, kita nak belajar ni, nak baca Quran ni, kalamun qadim, azali. Kalamun qadim la yumallu. Tak boring. Sama'uhu. Dengar. Tak boring kalau dengar. Jadi sambunglah lagu tu. Jadi pemerintah Mu'tazilah ni, dia kata Quran ni qadim ataupun baru. Maka ulama-ulama waktu tu menjawab qadim. Quran tu, Quran Mashaf tu, pemerintah Mu'tazilah yang menguasai pemerintahan Khalifah Islamiah. Dia kata Quran tu makhluk ke qadim? Makhluk atau tidak? Kalau nak kata makhluk ke tidak? Dia suruh kata makhluk. Sebab kan tu kertas. Kan Quran tu kertas, makhluk lah tu, dicipta kertas kan. Tulisan dakwat kan, Quran tu. Maka kalau kita kata ianya adalah makhluk, kenalah juga, betul lah juga. Sebab Quran kan makhluk. Kertas, takkan nak kata ni Tuhan kot, takkan nak kata qadim kot. Baru diciptakan. Qadim tu tak ada permulaan kan? Qidam. Takkan kita kata kertas tu, Quran tu tak ada permulaan. Permulaan dia cetak, kena cetak. Baru cetak. Jadi dia kata, Mu'tazilah kata, Quran ni, dia tunjuk Quran ni, makhluk ke tidak? Macam itulah kalau payah nak faham qadim tu apa, makhluk ke tidak? Ulama-ulama waktu tu ramai yang kena seksa bila jawab dia adalah qadim. Qadim apa? Kertas. Kena kata qadim juga. Hakikatnya tu kertas, makhluk. Tapi kena kata qadim sebab kalau kita kata makhluk iaitu baharu, takut-takut orang salah faham nanti. Antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata qadim. Ramai yang mati kena bunuh. Mu'tazilah kata dia adalah makhluk. Makhluk. Jadi bila macam tu, ramai kena bunuh. Imam Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali tu, mazhab Hanbali tu, kena tangkap. Sebab kata qadim. Dia tak kata makhluk. Imam Syafi'i selamat. Imam Syafi'i selamat. Kerana Imam Syafi'i pakai kalam tauriyah. Double meaning. Dia pakai double meaning. Bila pemerintah tu tanya, ramai dah kena tangkap. Ramai dah kena bunuh. Pemerintah tanya, engkau ulama besar. Ramai dengar cakap engkau. Semua nak dengar ni. Quran ni makhluk ke tidak? Macam tu. Makhluk ke tidak? Kalau payah nak faham qadim ataupun baharu. Payah nak faham qadim baharu tu apa? Makhluk ke tak? Makhluk tu maksud diciptakan. Ni Quran ni. Ni memang diciptakan. Kan dicetak. Tapi tak boleh kata gitu. Kena kata qadim juga. Kena kata bukan makhluk. Qadim juga kena kata qadim. Sebab kalamullah. Kalamullah. Maka itu kita akan bahas sebab kalam. Nampak kat situ pun dah pening dah. Macam mana tu? Saya kat sini nampak. Itu baru luarannya tu. Masuk sifat kalam nanti baru dia bahas. Jadi Imam Syafi'i guna kalam tauriyah. Kalam double meaning. Imam Syafi'i kata Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, Al-Furqan, Quran. Keempat-empat ini adalah makhluk, adalah baharu. Adalah makhluk, empat-empatnya. Maka Imam Syafi'i pun lepas. Anak murid dia kata, apa lah? Anak murid yang lain. Imam Hanbali sanggup masuk penjara. Disebat kerana nak mempertahankan kalamullah tu qadim, bukan makhluk. Imam Syafi'i baru kena gertak sikit. Dah tukar. Kata makhluk. Dia kata, itu pemerintah tak mengaji balaghah. Tak mengaji balaghah. Aku tak cakap Quran itu makhluk. Aku cakap dia qadim. Tapi yang aku tadi yang kata makhluk tu, aku cakap tangan aku, dia kata. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Empat ini siap ada goyang lagi. Maksud tangan aku baru. Memanglah tangan ni baru. Memanglah tangan ni makhluk. Dia kata double meaning. Pemerintah pergi faham yang disebutkan mulut. Zabur, Taurat, Injil, Quran.
Pemerintah faham yang kat mulut. Dia kata, maksud dia, empat ini iaitu tangan aku, jari aku, makhluk. Lepas lah. Lepas pada tu, Imam Syafi'i terus berpindah ke Iraq. Daripada Iraq ke Mesir. Ke Mesir. Daripada Iraq ke Mesir, sebab pemerintah waktu tu bengong lah jadi waktu tu. Sebab dia nak selamatkan diri lah. Sebab tu Imam Syafi'i dia duduk tempat di Iraq. Mula-mula, masa tu Qaul Qadim dia panggil. Kemudian dia pindah ke Mesir. Keluarlah pendapat dia Qaul Jadid. Ada dua qaul, ada dua fatwa Imam Syafi'i. Okey. Sama seperti kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat 63. Dikisahkan dalam Quran. Bila semua berhala pecah ketika pemerintah waktu itu pergi satu keramaian funfair. Pakak-pakak pergi funfair, ada joget lambak pun ada kat situ. Oh, macam-macam. Ada kat situ. Zumba pun ada kat situ. Di tepi kota. Joget, semua ada kat situ. Nak apa, semua ada kat situ. Jadi, pakak-pakak pergi. Yang tak pergi, Nabi Ibrahim. Cerita tu yang tak pergi, Nabi Ibrahim je yang tak pergi. Dan ada orang yang terakhir keluar, pengembala, dia keluar terakhir, dia nampak memang Nabi Ibrahim ada, orang yang terakhir duduk di kota itu. Yang lain semua pakak pergi joget lambak, pakak pergi zumba, pakak pergi funfair, pakak main macam-macam. Jadi bila balik-balik, raja-raja semua pergi. Balik-balik tengok pecah semua berhala, tinggal satu je yang besar yang tak pecah. Maka dia kata, aku nampak seorang budak nama Ibrahim. Dia je yang tak pergi aku rasa, sebab aku orang terakhir keluar, aku tengok dia ada lagi waktu tu. Entah dia yang pecah, mesti dia dah ni. Dipanggil Nabi Ibrahim dan ditanya, adakah engkau yang pecahkan berhala ini? Kalau engkau pecahkan, memang nak kena hukum. Kata raja tadi tu. Kemudian dikisah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 63. Qala, jawab Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Maksudnya Nabi Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Sebenarnya maksudnya bukan gitu. Itu kalam tauriah juga. Double meaning juga. Macam Imam Syafi'i pakai tadi. Maksud bal kabiruhum haza adalah maksud, engkau ke yang pecahkan berhala ni? Nabi Ibrahim jawab macam mana? Yang pecahkan berhala ni yang paling besar di kalangan kalian. Ramai-ramai ni siapa yang paling besar? Itu maksud bal kabiruhum haza. Bahkan yang pecahkannya adalah yang paling besar di kalangan kita semua. Kata Nabi Ibrahim. Raja faham, raja dapat faham, siapa yang paling besar? Paling besar berhala yang besar yang tak pecah tu. Yang kecil semua pecah. Berhala besar tu lebih besar daripada orang. Lebih besar daripada Nabi Ibrahim. Lebih besar fizikalnya daripada semua orang. Maka raja tu berpahaman, Nabi Ibrahim kata, patung besar tu yang pecahkan. Sebab dekat dia ada tukul, ada kapak dekat tangan dia. Tangan berhala yang besar tadi. Jadi, bila Nabi Ibrahim kata, yang paling besar lah yang pecahkan. Nabi Ibrahim tak kata, berhala itu yang pecahkan, bukan aku yang pecahkan. Nabi Ibrahim tak kata gitu. Tapi, raja tu faham gitu. Sebab, Nabi Ibrahim kata, yang paling besar lah yang pecahkan. Tengok ni, semua berhala kecil-kecil, semua dah pecah. Ni pecah, berhala betina, berhala jantan, berhala, semua pecah dah. Yang tinggal yang besar je. Yang tinggal. Wahai Ibrahim, engkau ke yang pecahkan? Nabi Ibrahim kata, yang paling besar lah yang pecahkan. Dia faham, berhala besar. Nabi Ibrahim maksudkan, bukan berhala. Nabi Ibrahim maksudkan, dari segi pangkat, orang faham dari segi fizikal. Dari segi fizikal, memang berhala yang paling besar tu yang besar. Jadi orang akan faham, Nabi Ibrahim kata, berhala besar tu yang pecahkan. Tapi maksud Nabi Ibrahim tu kata kalam tauriah. Maksud Nabi Ibrahim yang paling besar dari segi pangkat. Dalam ramai-ramai itu pangkat mana yang paling besar? Pangkat raja yang paling besar? Ya besar. Pangkat rakyat? Rakyat tak besar sangat. Pembesar tak besar sangat. Raja besar. Tapi raja dengan Nabi dan Rasul, mana lagi besar? Dari segi pangkat.
Dari segi pangkat, Rasul lagi besar daripada raja. Maka Nabi Ibrahim sebenarnya mengaku dia yang pecahkan. Tapi dia pakai kalam tauriah. Dia kata yang paling besar lah yang pecahkan. Diorang pergi faham fizikal yang paling besar. Nabi Ibrahim masukkan pangkat yang paling besar. Nabi Ibrahim tipu ke tidak? Tak tipu. Tapi macam helah. Macam helah. Itu antara daripada kalam tauriah. Kalam tauriah. Okey, habislah cerita kat situ. Kemudian, itulah ilmu tauhid. Ilmu tauhid dinamakan ilmu tapak kerana ia umpama tapak dalam agama. Tanpa tapak, tiada guna tiang, tak guna dinding, tak guna bumbung. Tak guna. Tak guna semua. Sebab tak ada tapak, tiang nak letak kat mana, dinding nak letak kat mana, bumbung pun tak letak kat mana. Jadi ilmu tauhid itu sangat penting, umpama tanah. Kalau nak rumah, mesti kena ada lantai. Kita panggil lantai pun boleh juga. Nak buat rumah, mesti ada tanah. Nak ada rumah, mesti ada lantai. Tak ada lantai, dinding tak boleh letak kat mana-mana. Dia takkan ada rumah. Jadi kalau orang nak buat rumah, pastikan beli tanah ya, baru boleh buat rumah. Rumah itu umpama syariat, ibadah dan sebagainya. Tanah itu perumpamaan ilmu tauhid. Tanpa tanah, tak berguna tiang, tak berguna dinding sebab tak boleh nak letak kat mana-mana. Ada nama satu lagi, dia panggil fiqhul akbar. Yang sama juga nama dia. Nama ilmu tauhid ni ada satu lagi nama fiqhul akbar. Fiqh tu bukan fiqh. Fiqh tu maksud kefahaman. Sebab fiqh tu maksud faham. Akbar tu maksud besar. Jadi kefahaman yang paling besar adalah tauhid. Jadi namanya banyak. Antara namanya adalah dalam kitab kita kata ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu sifat, ilmu aqaidil iman, ilmu asas, ilmu tunjang, ilmu usul, ilmu tapak, ilmu fiqhul akbar. Banyak nama dia. Okey. Yang kedua, itu yang pertama baru. Yang kedua, tempat ambilannya. Mana ambil ilmu tauhid ni yang kita dok belajar sifat 20 ni mana ambil? Sebab ada orang kata falsafah Yunani, ada orang kata direka oleh ulama. Mana sumbernya? Kena tahu sumber dia. Tempat ambilannya iaitu diterbitkan, puncanya, sumbernya, raw materialnya daripada Quran dan hadis. Oh, ambil Quran, jadi no problem lah ilmu sifat 20 ni. Sebab dia ambil daripada Quran. Tak ada masalah lah. Cuma dijenamakan aja. Tapi sumbernya daripada Quran dan hadis. Setengah kitab dia tambah lagi satu. Quran dan hadis dan dalil akal. Tambah satu lagi. Kalau kitab besar macam Aqidatul Najin, dia tambah satu lagi. Dalil akal. 3 lah. 3 sumber. Tempat ambilan ataupun sumber ilmu tauhid, ilmu sifat 20 ni, dia ambil daripada Quran hadis, setengah kitab tambah dalil akal. Tambah akal satu lagi. Kena fikir. Jadi ilmu tauhid ini adalah ilmu yang diproses daripada Quran, diproses daripada hadis, yang mana Quran, ayat Quran banyak ayat-ayat ketuhanan. Dalam hadis banyak ayat-ayat ketuhanan. Dan ayat-ayatnya kalau kita baca sekali lalu, tanakud dia panggil, bertentangan. Sekejap kata macam ni. Kata macam ni, kita yang tak reti ni, kita nampak seolah-olah bertentangan. Sebab kita tak faham. Maka kajian ulama-ulama mengumpulkan semua ayat-ayat tauhid tentang ketuhanan dalam Quran. Bukan semua. Dalam Quran ada cerita. Dalam Quran ada hukum-hukum. Dan dalam Quran ada ayat ketuhanan. Dia ambil semata-mata ayat ketuhanan, kumpul daripada Quran. Kemudian dia ambil semua hadis-hadis yang boleh dibuat hujah dari segi akidah. Sebab ada hadis, walaupun dia itu hadis, tapi martabatnya maudhu', martabatnya dhaif contohnya, tak boleh dibuat hujah untuk pegangan. Tak boleh. Tapi untuk fadail amal boleh. Jadi ada hadis-hadis mutawatir ke, hadis-hadis sahih yang martabatnya cukup untuk dijadikan pegangan. Quran memang cukup. Dikumpul dah. Hadis yang banyak ni, ribu-ribu ni, dicari hadis-hadis yang berkaitan dengan ketuhanan, kumpul,
dan digabungkan dengan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ketuhanan juga. Maka dia pun post-mortem, apa dia panggil? Pecah kepala, fikir macam mana nak faham semua ayat-ayat tadi. Sebab tu, dengan kita jumpa satu ayat Quran tentang ketuhanan, kita tak boleh kata kita kenal. Aku dah kenal Quran kata gitu. Kun fayakun. Allah kata jadi, maka jadilah. Kan? Kun fayakun. Allah kata kun, jadi, maka jadilah. Satu ayat tentang ketuhanan. Bolehkah kita faham terus nak jadikan bumi, Allah kata kun, 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 maka jadilah bumi jadi pasir, jadi itu, jadi ini, jadi itu, jadi orang. Tak cukup lagi. Kun, 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 kun. Dalam Quran kata, wa innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah nak jadikan sesuatu mudah. Orang Kelantan panggil mesek. Semesek. Simple. Senang aja. Nak senang. Macam mana? Yaqulu kun fayakun. Jadi kita pun faham, oh Allah berkata kun, maka jadi. Maka kita dengar satu ayat tu, maka kita faham Allah nak jadikan sesuatu, Allah kun 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 kun. Berapa juta ada, berbanyak kun lah. Salah. Sebab apa? Sebab kita tak boleh faham tentang ketuhanan kerasulan dengan satu ayat. Sebab tu para ulama terdahulu kumpulkan semua ayat-ayat Quran yang bersifat ketuhanan di satu tempat dan kumpulkan semua hadis-hadis yang mempunyai martabat yang boleh untuk dijadikan pegangan, digabungkan dengan Quran tadi. Kalau setengah kita kata tambah lagi akal untuk berfikir, jadi dapat satu. Jadi dengan jumpa satu ayat, kita tak boleh kata kita kenal Allah. Tak boleh. Tak boleh. Kita tak mampu. Para ulama mampu, kita tak mampu. Sebab tu malah dalam Quran berkaitan dengan ayat ketuhanan, dia ada kategori. Ada kategori ayat dia panggil muhkamat, ayat muhkam, ada juga dipanggil ayat mutasyabihat. Ayat muhkam ni direct. Allah wallahu alim, alimun khabir. Allah maha berilmu. Straight to the point. Faham terus, Allah maha berilmu. Straight. Ada ayat dia panggil mutasyabihat. Ayat yang baca tu dia rasa macam boleh faham banyak. Boleh faham macam-macam. Ayat macam ni yang akan digabungkan dengan ayat muhkam dan akhir sekali dapat satu natijah, dapat satu keputusan. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kata ayat yang sangat masyhur, yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Bolehkah kita faham terus Allah ada tangan? Tak boleh. Kenapa? Kita baru jumpa satu ayat Quran. Banyak lagi ayat Quran yang menceritakan Allah tak sama dengan makhluk. Allah tak ada tangan pun. Banyak lagi ayat lain. Macam mana dengan ayat lain tu? Banyak ayat-ayat lain lagi yang bersifat seumpama macam makhluk aja. Macam tu kan? Macam. Dia panggil ayat mutasyabihat. Jadi ayat tadi perlu disusun betul-betul. Ulama dah susun. Maka dah keluar. Akhir sekali, apa yang kita faham dengan membaca satu ayat, rupanya salah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Boleh faham ke Allah beristiwa duduk ke arasy dengan satu ayat tu? Tak boleh. Banyak ayat lain lagi Allah tak sama dengan makhluk. Allah tak duduk, tak sama. Macam mana dengan ayat lain? Itu problem. Kat situ problem. Sebab tu tak boleh kita faham tentang ketuhanan dengan membaca Quran. Tak mampu. Kita tak mampu. Zaman kita lagi tak mampu. Dengan beberapa ilmu yang kita tak ada untuk kita faham Quran tu. Itu baru Quran. Hadis jangan lupa. Ahli Sunnah wal Jamaah, dia pakai Quran, hadis, ijma', qiyas. Hadis pula berapa juta kita hafal. Berapa ratus ribu yang kita hafal. Tak hafal pun. Innamal a'malu binniyat pun hafal sampai situ. Wa innama likulli imri'in ma nawa pun tak hafal benda dah. Banyak lagi panjang lagi ayat tu. Kita hafal innamal a'malu binniyat aja. Tu pun tak habis. Tentang ayat-ayat ketuhanan. Tiba-tiba dengan satu ayat kita boleh keluar satu hukum. Oh, tak boleh gitu. Jadi dia ambil daripada ayat-ayat muhkamat saja, kemudian diharmonikan ayat-ayat mutasyabihat
yang tak berapa jelas, yang mempunyai banyak makna tadi, maka keluarlah satu akidah yang terbina daripada dalil-dalil yang muhkam, dia panggil. Dalil-dalil yang straight to the point, dalil-dalil yang tidak dipertikaikan. Itulah tempat ambilnya ilmu tauhid. Ataupun kita belajar sifat 20 kat situ. Bukan falsafah Yunani, bukan ulama reka-reka, tidak. Ulama mengumpul ayat-ayat ketuhanan dan kerasulan dalam Quran, kumpul semua dalam hadis, gabungkan mana yang bertentangan, cuba harmonikan, keluar satu pemahaman. Pemahaman tu yang kita nak belajar. Yang ketiga, kandungannya. Yang ketiga, kandungannya. Dalam ilmu tu ada apa? Kandungannya. Kandungannya iaitu mengandungi pengetahuan. Ilmu tu ada ilmu, ada pengetahuan dari hal membahaskan ketetapan pegangan. Dalam ilmu tauhid membicarakan tentang pegangan, tetapkan pegangan. Okey, pegangan tentang Tuhan. Dan kepercayaan kepada Tuhan. Macam mana nak percaya kepada Tuhan dan rasul-rasulnya. Jadi kandungan ilmu tauhid ajar kita macam mana nak faham, macam mana nak percaya pada Allah. Ramai orang percaya pada Allah, tapi pernah tak dia belajar macam mana nak percaya? Bimbang takut, dia kata dia percaya, tapi dia tak belajar pun cara untuk percaya. Sebenarnya dia tak percaya. Bimbang takut gitu. Sebab ramai orang yang kata percaya pada Allah, tapi hakikatnya tak percaya. Bimbang. Jadi, untuk percaya kepada Allah pun, kita kena belajar. Boleh juga kalau kita nak guna istilah, Hazira bagi istilah, percaya tapi tak kenal. Bolehlah juga. Dia guna dua perkataan, percaya dengan kenal. Bolehlah. Saya nak guna satu istilah je. Iaitu, dia percaya. Percaya. Tapi dia tak belajar cara untuk percaya. Macam mana kita nak percaya kepada malaikat? Kita kena belajar percaya pada malaikat tau. Sebab dia rukun iman. Tak, saya memang percaya malaikat ada. Macam mana kau percaya? Percaya. Tak, mana boleh gitu. Aku percaya malaikat ada, aku percaya. Berapa kali dah jumpa malaikat? Tak pernah jumpa pun. Tapi aku percaya. Macam mana kau percaya? Percaya. Itu orang tak mengaji. Nak percaya pada malaikat pun kena belajar. Belajar apa? Belajar macam mana nak percaya pada malaikat. Percaya pada Nabi, percaya. Percaya Nabi, percaya gitu aja. Tak boleh. Kena percaya, kena belajar cara untuk percaya. Percaya pada Allah, kena belajar cara untuk percaya. Belajar cara untuk percaya pada Allah, pada Rasul, pada perkara-perkara sam'iyat adalah isi ilmu ini. Belajar cara nak percaya. Bukan sekadar sebut aja kat mulut percaya tapi sebenarnya tak kenal. Lepas tu kata cinta, tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka. Jadi nak percaya pada apa? Percaya pada Tuhan, percaya pada Rasul. Cara untuk percaya tu macam mana? Begini cara untuk mempercayai Allah. Bukan boleh aku percaya tanpa alasan, tanpa hujah, tanpa dalil. Tak sempurna iman kita. Dia kena ada cara, dia kena ada dalil untuk kita percaya. Percaya dah. Orang Melayu siap. Sanggup mati daripada keluar Islam. Percayanya ke Allah. Tapi pernah ke belajar cara untuk percaya? Itu yang problem. Itu yang problem. Sebab itulah Allah takdirkan kita ni umat Melayu, Islam dapat automatik. Dengan kita lahir bangsa Melayu, Islam kita dapat automatik. Bangsa yang lain dia dapat Islam, dia masuk bangsa yang lain, kebanyakan bangsa yang lain nak dapat Islam bukan automatik. Dia kena fikir, dia kena kaji baru dia masuk Islam. Antara ataupun satu-satunya bangsa yang dapat bangsa automatik dapat agama adalah orang Melayu. Ada yang kata Bangladesh pun gitu juga. Sama juga. Jadi
Kenapa? Kerana kita ni malas mengkaji. Kita ni malas belajar ilmu tauhid malas. Maka Allah tahu dah malasnya kita berfikir mengkaji, maka Allah takdirkan kita Melayu kita dapat Islam automatik. Sebab tu kita akan percaya pada Allah sebab kita Melayu. Automatik dapat. Tapi adakah memadai sekadar itu? Tak memadai. Kita kena kenal, nak kenal, kita kena belajar cara untuk mempercayai Allah. Mempercayai Allah. Jadi cara nak mempercayai Allah tu yang kita belajar ni. Okey. Daripada beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan, iaitu sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah. Ada 41 kat situ. Sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul, sifat yang harus bagi Rasul. Ada 9 kat situ. 41 tambah 9, 50. Itu yang perlu kita simpul. Itulah isi ilmu tauhid. Perbahasan pokoknya adalah berkaitan dengan pegangan ataupun keimanan terhadap Allah dan Rasul yang mempunyai fardu ain 50 sifat. 50 sifat. Dan segala dalil-dalil kena ada dalil, kena ada alasan. Kenapa kita kata kita percaya pada Allah? Kenapa kita kata Allah itu ada? Kenapa kita kata Allah itu qidam, baqa, mukhalafah dan sebagainya? Mesti ada dalil, mesti kita percaya tu, kita belajar cara untuk mempercayai Allah itu qidam. Belajar cara untuk mempercayai Allah itu baqa dan sebagainya. Jadi wajib tahu juga dalil akli dan nakli. Akli itu akal dan nakli itu ayat Quran. Kena tahu juga dalil-dalilnya. Okey? Dia kata apa? Supaya bila tahu dalil-dalil, supaya diperoleh, supaya dapat i'tiqad yang yakin, pegangan yang yakin. Kepercayaan yang putus, jazam. Yakin sungguh 100%. Sekira-kira menaikkan perasaan bekerja dan beramal menurut bagaimana kepercayaan itu. Dengan kita percaya Allah sungguh-sungguh, percaya Rasul sungguh-sungguh, automatik kita akan mengikut landasan kepercayaan tadi untuk kita hidup di atas dunia. Dengan kita percaya. Dan kita belajar cara untuk mempercayai. Dan kita akan beramal dengan kepercayaan yang kita belajar, yang kita tahu cara dia tu. Kenapa pakai tudung? Dia ada. Kenapa cakap baik-baik, tak cakap kasar-kasar? Dia ada. Dia ada landasan dia. Dia ada landasan. Kenapa semayang? Dia ada landasan. Dengan kita belajar cara untuk mempercayai dan kita percaya, maka kita akan tak ada masalah nak semayang, nak puasa semua tak ada masalah. Sebab tu kena belajar bab ni. Jadi kena tahu pula akal supaya kita sedar. Bila kita sedar, kita buat dalil akal tentang kewujudan Allah, tentang sedia kalanya Allah, tentang kekalnya Allah, tentang benarnya Rasul, amanahnya Rasul dan sebagainya. Berbeza dengan hukum fiqh. Hukum fiqh iaitu sah batal, wajib, makruh, haram, tak perlu tahu dalil, tak wajib tahu dalil. Kita tahu sembahyang wajib sehari 5 kali, sembahyang fardu. Siapa bagi tahu? Orang yang arif tentang ilmu fiqh bagi tahu. Kita percaya. Mana dalilnya? Entah. Wajib puasa bulan Ramadan? Entah. Tapi kita tahu wajib, orang bagi tahu. Tak ada masalah. Tapi dalam ilmu tauhid tentang kepercayaan, kita kena ada alasan kita kena ada ilmu juga. Kita kena ada dalil tentang kewujudan Allah. Kita tak boleh kata orang lain kata ada Allah, Allah ada. Tak boleh. Beza hukum fiqh. Hukum fiqh tak apa. Hukum fiqh tak ada masalah. Ya, bukti. Betul, bukti. Kena ada bukti. Apa buktinya Allah tu ada? Entah ustaz kata Allah ada, tak boleh. Tapi apa buktinya? Kena sembahyang subuh pukul 6.13. Bila masuk subuh 6.13. Kenapa boleh sembahyang subuh 6.13? Apa buktinya? Entah. Aku tengok TV azan, aku dengar telefon tu, aku tengok application kata dah masuk subuh, sembahyang lah. Bukti? Entah. Hantam sajalah. No problem. No problem dia akan masuk, sah sembahyang dia. Tapi kalau kata, betul ke Rasul tu amanah? Betul ke Rasul tu bercakap benar? Siddiq bercakap benar? Dah orang kata Rasul semua cakap benar, tak bohong. Ya kot.
Iyalah, tak boleh. Dia kena ada bukti. Tu bezanya. Hukum fiqh senang je. Dengar amal, dengar amal, dengar amal. Tak payah bukti pun tak perlu. Tak payah dalil pun tak perlu. Perumpamaan ilmu fiqh ni macam ni. Perumpamaan ilmu fiqh, dia pergi ke kedai, dia pergi kedai restoran tom yam, dia nak order makanan. Ini hukum fiqh punya perumpamaan. Nak order makanan. Kemudian kata, saya nak order makanan lah. Kejap. Dia ambil menu, dia bagi kat kita. Kita pun, saya nak ni, sup ayam 1 bungkus, ni kailan goreng kailan ikan masin, yang ini sotong goreng tepung. Saya nak yang itu. Okey. Dekat menu tadi tidak disertakan resepi. Nama aja. Nama aja. Jadi memadai dah untuk kita makan. Memadai dah nak makan. Kata sup, dia akan buat sup. Ke kata, kakak dekat menu tu ada tulis sup, resepinya adalah, tak perlu. Resepi tu, itulah bukti. Itulah burhan. Itulah dia nak buat sup ni. Tak perlu, kata sup aja. Dia tak perlu, sembahyang aja. Maghrib 3 rakaat, 3 rakaat. Sembahyang 3 rakaat. Siapa beritahu? Orang yang alim dalam fiqh bagi tahu, sembahyang maghrib 3 rakaat. Buat 3 rakaat. Bukti, entah. Kau makan apa? Makan sup. Apa ada dalam sup tu? Sup apa? Sup ayam. Apa yang ada? Ayam lah ada, dah sup ayam. Apa dia buah dalam tu? Halia ke? Entah, hantam sajalah. Sah makan kita. On aja. No problem. No problem. Berbeza dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid, dia seumpama chef. Nak jadi chef. Bukan nak kerja makan aja. Tidak. Di restoran. Tidak. Nak jadi chef. Nak jadi chef, kena tahu resepi. Kena tahu. Jadi, nak belajar ilmu tauhid mesti kena tahu resepinya. Mesti kena tahu dalil-dalilnya. Jadi, orang yang belajar tauhid seumpama nak jadi chef. Tak kisahlah chef besar, chef kecil, chef topi tinggi, topi rendah, topi sengit. Chef tak boleh pakai topi, boleh pakai, tak kisahlah, tapi chef lah. Chef, iaitu nak belajar ilmu tauhid seumpama chef. Dia kena tahu apa ingredient dia, apa isi dia, bubuh apa, berapa banyak, berapa sukatan. Begitulah belajar ilmu tauhid, kena tahu. Sukatan ni macam mana, berapa banyak, apa bukti, apa dalil, kenapa, gitu, gini, kena tahu. Tapi ilmu fiqh umpama nak makan kat restoran, tunjuk aja. Kalau pergi ke nak raya tak lama dah ni, bulan puasa tu, nak beli kuih raya, kuih raya tunjuk, dia panggil. Tunjuk, dapat dah. Tapi kalau dia nak jadi penjual kuih raya, nak jadi chef kuih raya, dia kena tahu ingredient dia. Dia kena tahu Emal London macam mana. Dia kena tahu batang buruk macam mana, apa, berapa sukatan dan sebagainya. Itu perumpamaan belajar ilmu tauhid seumpama nak jadi chef. Belajar ilmu fiqh tak perlu sekadar nak makan aja. Itu semua adalah intipati ataupun kandungan yang berada dalam ilmu tauhid. Yang keempat, tempat bahasnya, wallahu alam. Dah sejam 5 minit. Tempat bahasnya ataupun maudu'nya ataupun subjek perbincangannya, agenda perbahasan, topik, point, itu dia maudu', akan datanglah. Kemudian kita bahas juga faedah belajar ilmu ni yang kelima. Kemudian kita akan masuk juga, akan datang nisbah ilmu, martabat ilmu tu. Kemudian akan datang yang menghantarkan ataupun yang mereka ilmu ini, macam mana penerangannya. Kemudian akan datang hukum belajar ilmu ini. Kemudian akan datang yang ke-9, kelebihan belajar ilmu ini, ilmu tauhid lah. Dan yang ke-10, kesudahan ilmu ini. Lepas belajar, apa dapat? Apa kesudahannya? 10. Tapi kita baru 3. Masuk yang ke-4, akan datang esok. Tengok jadual lah. Akan datang muka surat 6, yang ke-4. Okey. Yang tuduh ilmu tauhid dari Yunani tu orang Islam juga ke? Dia bukan tuduh, dia gini. Kita tak boleh, janganlah kasar sangat. Memang ada guru kita kasar dalam bab ni kan. Sedap dia tuduh Yunani. Yelah, kita belajar ilmu tu, tiba orang tuduh ilmu ni ilmu
dia samakan dengan ilmu apa? Aristotle lah, apalah itulah gini kan. Ilmu falsafah tu lah. Jadi kita bengang lah, memang bengang. Tapi bahasa tu kalau katakan, yang tuduh ilmu tauhid dari Yunani tu orang Islam juga ke Ustaz? Iyalah. Tapi kita lembutkan sikit ayat tu. Saya suka lebih berlembut sikit. Sebab sesama Islam ni kita lembut. Memang ada guru yang kasar, tak apa. Itu serah kat dia. Dia ada hujah-hujah. Tapi kita lembut sikit. Sebab sama-sama Islam. Nabi SAW pun ruhama ubainahum. Sama-sama Islam apa? Berkasih sayang. Tapi dengan orang kafir apa? Asyidda wa 'alal kuffari ruhama ubainahum. Asyidda wa 'alal kuffar. Orang kafir keras. Tapi sama Islam, kalau ada perbezaan macam ni, memang beza ni. Memang dia tuduh, terasa saya kalau kata Yunani, bengang. Tapi kita kasih sayang sikit. Itu yang perlu kita didik sekarang ni. Maka saya pun nak didik juga gitu. Kadang-kadang ramai orang dia keras terlebih. Sesama Islam. Tapi orang kafir, bos, elok je cakap dengan orang kafir. Elok cakap, lembut apa? Gigi dari lidah. Bercakap dengan orang kafir. Tapi sama-sama Islam, yang salah lah. Islam tapi salah. Tapi taklah sampai tahap kafir. Tapi salah. Salah. Memang kita bengang. Sebab dia dah tuduh kita macam-macam. Dia kata macam-macam. Tapi berkasih sayang lah. Lembut lah sikit. Lembut lah sikit. Memang dia salah. Memang dia kata kita. Tapi orang kafir kita, orang kafir tu, i'tiqad dia, pegangan dia memang najis. Memang kita cakap baik kan. Hello tokek. Hello bos. Bagaimana? Mari makan dulu. Mari makan. Wah, kaya ayo cakap elok aje. Tapi sama-sama kita salah sikit, hantam. Tak mau gitu. Saya tak seronok gitu. Saya akan pesan. Sebab ada guru-guru kadang-kadang dia tak pesan kat anak murid dia, sebab anak murid dia garang macam guru. Sedangkan guru garang, dia punya martabat dia. Dia boleh. Anak murid ni janganlah garang macam guru. Sesama Islam yang ada salah, yang ada silap, selotok biarlah guru je marah. Guru dia ada martabat dia. Kita ni janganlah. Jadi macam itulah juga saya saja pesan-pesan, memesanlah. Memang dituduh kita ada orang Islam juga malah kadang-kadang orang yang ada martabat dalam agama, orang yang ada kedudukan dalam agama juga cakap gitu. Dia kata ilmu tauhid ni, ilmu kalam ni, ilmu sifat 20 ni daripada falsafah Yunani. Dia orang kata. Dan dia orang tuduh dengan nada yang menghina lah kita kata gitu. Nada merendah-rendahkan. Ya. Mereka. Tapi kita demo serang, kita terang. Dia orang serang, kita terang. Bukannya nak serang, kita serang balik. Itu pembawaan yang saya bawa. Sama-sama Islam, tak mau gaduh-gaduh. Tak mau. Dia nak gaduh, biar dia gaduh seorang. Kita tak mau gaduh. Sebab sama-sama Islam. Cuma dia salah. Salah kena kata dia salah. Kita memberi penerangan. Nak gaduh, kau gaduh seorang-seorang. Aku tak mau. Tentulah. Jadi memang ada tuduhan-tuduhan tu yang kata daripada falsafah Yunani. Sebenarnya mengguris hati lah dia kata gitu. Memang guris. Kalau orang marah pun memang patut kena marah lah. Tapi itulah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Baik, tangguh dulu. Akan datang yang keempat, tempat bahasannya, mauduknya tu akan datang. Ustaz. Ya. Saya nak tanya. Ya. Macam kita, kalau kita belajar ilmu mantik tu memang fardu kifayah. Tapi sekiranya seseorang tu belajar ilmu mantik dan diperkatakan macam dipersoalkan, kenapa nak belajar ilmu mantik? Sebab base mantik tu daripada Aristo kan. Cumanya Imam Ghazali dah dia mengislamkan ilmu tu. Betul. Jadi kalau kita belajar ilmu mantik tu, adakah sebenarnya boleh orang selalu jugalah cakap ilmu tu ilmu Yunani lah macam tu. Kita patut belajar ke sebenarnya tak perlu ke macam mana Ustaz? Ya betul. Dia macam ni dia. Dia boleh faham dalam beberapa perkara. Betul. Ilmu mantik ni, ilmu cara kita berfikir ni memang betul. Falsafah Yunani, bangsa-bangsa Rom waktu tu, dia memang mantap dalam ilmu mantik. Tapi ilmu mantiknya tanpa dipandu. Tidak dipandu. Ilmu mantik antara ilmu yang sangat penting untuk kita faham tentang Tuhan.
Tentang ketuhanan. Untuk kita faham. Tak semestinya kena ada ilmu mantik. Untuk kita berhujah dengan orang kafir. Sangat penting ilmu mantik. Sebab, kalaulah kita bawa Al-Quran, kata, tengok, Quran kata Allah, Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Yang kau sembah banyak-banyak Tuhan tu. Ini buktinya. Orang kafir tak terima. Dia kata, itu engkau punya kitab suci. Engkau tunjuk ni buktinya apa benda. Qul huwallahu ahad. Jadi macam mana nak tackle orang kafir? Dengan ilmu yang dia juga ada. Ilmu tu. Dia juga, cuma ilmu mereka, kita tak panggil ilmu mantik. Mereka tu. Sebab mereka tak dipandu. Kita, ilmu kita, walaupun kita panggil ilmu mantik, walaupun sama dengan ilmu-ilmu orang kafir terdahulu, Aristotle ke apa, tapi kita ada panduan, kita ada sempadan. Yang ini saja, maksimum dia kat sini, minimum kat sini, batasan dia kat sini, jangan lebih. Maka ilmu kita, yang kata tadi, Imam Ghazali telah Islamkan, bukan ilmu cara berfikir macam tu, kita tak boleh claim, dia punya, tak boleh. Tak boleh claim. Cuma mereka, orang-orang kafir terdahulu, dia mempelopori dulu ilmu cara berfikir. Bukan kita tiru. Sebab kita ada sempadan kita. Jadi kena belajar ke tak? Ya, kena belajar. Itu je cara untuk kita tackle orang kafir sebab dia ada ilmu yang sama. Kita nak tackle ataupun nak dakwah orang kafir, kita tak boleh pakai Quran hadis. Sebab diorang takkan terima. Habis nak pakai apa? Pakai logik akal lah. Pakai itu. Itulah dia mantik. Sebab mereka pun ada ilmu tu juga. Tapi ilmu mereka tidak dipandu. Sebab tu boleh keluar sampai macam-macam manusia jadi daripada beruk lah apa. Macam-macam boleh jadi. Sebab tak dipandu. Kita dipandu. Oh, ini sampai maksimum. Ini tak lagi dah. Sebab Quran kata kita berasal daripada Adam. Tiba-tiba yang ni, dia sampai jadi Darwin punya teori tu tak boleh pakai. Kita ada sempadan. Dan cara berfikir tu, sesiapa pun tak boleh claim dia punya sebenarnya. Cuma, macam tu lah, macam komet. Macam taik bintang. Kan komet apa kan? Berlaku je apa-apa peristiwa, orang yang pertama jumpa dinamakan nama dia kan. Dinamakan nama dia. Komet Halley lah, komet apa? Kenapa orang nama Halley yang jumpa? Jadi siapa yang jumpa ataupun yang pelopor atau yang terkenal, kalau bahasa sekarang, yang viral dulu dinisbahkan pada dia. Tapi bukan dia punya, bukan dia reka. Itu cara berfikir. Ilmu mantik ni ilmu cara berfikir. Jadi dia boleh claim, bolehlah nak claim sebab dia diviralkan, dia yang dahulu yang jumpa, dia yang susun. Ya, tapi kami belajar bukan ikut dia, tapi cara berfikir kebetulan sama. Dan kami ada sempadan. Itu. Jadi kena belajar tak? Ya, kena belajar. Dan kita, kalau dia nak claim dia punya pun, no problem lah claim, tapi kita punya ada sempadan. Kalau tidak, kau tak boleh claim tu kau punya. Sebab semua orang mempunyai cara berfikir, boleh reka kaedah cara berfikir. Kita cara berfikir kita ada sempadan. Mantik kita ada sempadan. Yang mana boleh pergi, yang mana tak boleh pergi. Mereka tak ada. Pergi tak habis-habis. Jadi, kalau nak dinisbahkan kata mereka yang mencipta ilmu ni, yang kita panggil ilmu mantik, kita panggil ilmu cara berfikir ni mereka, silakanlah sebab dia jumpa dulu. Silakan, no problem. Tapi kami ada sempadan. Kami ada sempadan. Kami ada yang boleh, ada yang tak boleh. Sebab Quran kami duduk nombor 1, hadis duduk nombor 2. Yang itu baru nombor 3. Jadi kena belajar. Ya, kena belajar. Lagi mantap mantik, lagi orang tak boleh nak sailang. Tambah-tambah orang kafir berkaitan dengan ketuhanan lah. Kalau tahu mantik dalam masalah kehidupan, memang dia hujah mantap. Mantik sangat penting. Saya try belajar mantik, bengong sampai ke sudah. Pening. Sikit-sikit belajarlah. Sikit-sikit belajarlah. Ayam 2 kaki, kambing 4 kaki. Macam mana? Dah lupa dah. Dia ada pernyataan dia, ada statement dia. Allah. Memang pening lah. Cuma itu ilmu antara ilmu yang dipinggirkan. Kalau boleh belajarlah ilmu tu sebab kita nak tahu, kita nak berinteraksi dengan manusia lain yang tak percaya Quran dan hadis dengan ilmu mantik. Wallahualam. Tambah yang keempat. Kita sudah ingin tasbih kafarah dan surat Allah subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung pagi esok pukul 9 pagi pula.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.